confuse agaknya ya. Sebab ada orang terconfuse, qasad, ta'arud dan ta'yin itu dia membayangkan lafaz niat sahaja. Tu yang lama tu kan, Allah nak susun. Hati cakap sahaja aku semayang fardu zuhur. Ya. Dia sangka bahawa niat itu adalah kalam dalam nafsi dia, dalam diri dia yang menyebut secara lafaz. Dia niat bukan lafaz. Niat betul-betul adalah lintasan. Cuma kita kena seperti hadis ini suruh betulkan lintasan itu. Maka kita kena programkan lintasan kita itu. Jadi bila kita nak melakukan ibadat supaya dianya betul, maka kita kena programkan lintasan itu. Kena ada qasadnya. Kalau solat itu memang kita nak buat, ya. Adanya ta'arudnya, adanya ta'yinnya, ya. Apa dia yang kita nak buat tu? Oh, solat fardu. Fardu apa? Ta'yinnya adalah zuhur contohnya. Lintasan itu. Jadi lintasan itulah yang nak datangkan dalam diri, bukannya lafaz, bukan sahaja aku semayang fardu zuhur. Ya. Berlaku juga kan? Yang orang tak berapa nak jelas. Dan akhirnya orang kutuk, kata mana ada. Memang tak ada pun. Imam Syafi'i tak pernah mengajar adanya lintasan dalam hati yang macam tu, menyebut satu perkataan. Lafaz dia, sahaja aku semayang. Ini lafaz. Lafaz itu adalah untuk tolong saja. Tetapi bila Allahu Akbar, sebab itulah Imam Syafi'i sendiri bila bertakbir, aula, afdal kita tidak memanjangkan takbir. Takbiratul ihram. Aula wa afdal kita memanjangkan takbir intiqalan. Takbiratul ihram tu Allahu Akbar lebih baik kalau kita Allahu Akbar berbanding dengan Allah. Tapi ada pun intiqalan, elok kita daripada perpindahan itu daripada atas Allahu Akbar sampai bawah. Tetapi ada pun takbir pendek. Maksudnya apa dia? Memang kita sendiri bukan kena menyusun, ya, bukan kena Allah susun saja aku semayang. Tetapi ada lintasan nak bagi tahu semayang apa, fardu apa, fardu atau sunat, fardu apa, zuhur. Ya. Jadi itu saya rasa kalau kita mengaji, yang mengajar pengajian fiqh dah selesai. Cuma kita mengaji ni kita sentuhlah sedikit supaya jangan kita pun terkeliru. Tetapi ada orang kata, boleh ke kita kata kita ni Allah, tiba-tiba sebut Allah Maha Besar, tetapi dalam hati nak kata qasad, aku nak semayang fardu zuhur. Boleh ke berlaku? Tuan-tuan, saya sangat terkejut. Dalam kajian Neuro-Linguistic Programming, kajian tentang gelombang otak, mendapati bahawa perkataan manusia Allah, berapa saat ya? Allah, tolong stopwatch. Allahu Akbar 5 saat. Tuan-tuan, lintasan dalam hati tidak diukur pakai saat, dia pakai nano saat. Maknanya kalau kita ambil 1 saat tu, kita kena pecahkan lagi dan besarkan dia, potong. Lintasan dia pergi pada nano saat. Maknanya sebab itu kita semayang payah nak khusyuk, sebab Allah bismillahirrahmanirrahim, sebab memang keupayaan kita punya lintasan itu dia boleh laju. Dengan sebab itulah masya-Allah bismillahirrahmanirrahim. Satu bulan dah GST dah ni. Lintasan, lepas tu dalam lintasan tu masih lagi alhamdulillahirabbil alamin. Sedap juga hakikah makan kambing boleh tahan. Nampak? Sebab memang begitu. Jadi sebab tu kalau bila ulama dikatakan boleh memasuk qasad ketika orang merasai Allah Maha Besar, sebenarnya tak jadi masalah. Saya sangat terkejut bila sebab saya buat tentang bagaimana tentang kelajuan dalaman, ya, fikiran dan juga suara. Beza antaranya, patutlah ulama kata boleh sebenarnya memasukkan qasad, ta'arud dan ta'yin pada saat orang tu menyebut kalimah Allahu Akbar. Walaupun ketika menyebut kalimah Allahu Akbar artinya merasai Allah Maha Besar, tapi dia boleh layer lagi masuk bahawa dalam dia menyebut Allah Maha Besar itu, tujuan apa dia menyebut Allah Maha Besar? Untuk aku ya Allah mengerjakan solat isyak, solat fardu isyak. Boleh buat sebenarnya. Jadi sebab tu masya-Allah, sebab bagi kita niat itu mesti di permulaan. Niat itu mesti permulaan, dan permulaan solat adalah takbir. Jadi ketika itu kritikal tentang perkara tersebut. Sebab ada orang juga kata, takkan tak boleh niat kat rumah. Ada juga kan. Saya niat masa naik motor dah niat nak solat isyak, takkan nak takbir kena niat lagi. Soalan yang simple, tanya apa dia? Niat ni rukun ke syarat?
niat tu rukun ke syarat? Jawapannya adalah, saya tanya orang yang cakap macam tu, dia kata niat adalah rukun. Rukun tu maksudnya apa dia? Rukun itu adalah hakikat sesuatu dalam sesuatu. Rukun mesti dalam. Kalaulah rukun itu boleh di luar, baik saya baca Fatihah masa naik motor, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, sebab dah cepat nak meeting kan. Ya Allahu akbar, tu rukuk. Kenapa dah rukuk? Anda dah baca tadi. Tak boleh, sebab rukun. Rukun dalam solat. Sebab bila dalam solat, maka niat itu adalah rukun mesti dalam solat, tak boleh buat di luar. Tak boleh buat di luar. Sebab tu ulama yang 4 kata, cuma ada yang kata kalau susah boleh sebelum, tetapi tak boleh kata jauh daripada itu. Tidak ada yang kata jauh daripada itu. Ya? Jadi sebab tu jangan main juga, sebab takut nanti impactnya tak sah. Sebab kalau berdasarkan kepada hadis yang menyatakan bahawa kalau tak ada niat, maka amal tu tak diterima. Ya, dari sudut fiqahnya pula, ya. Ini cerita-cerita kita sajalah, ya, bagi cerita-cerita kita, ya. Tapi kalau nak jadi berkelahi pun kelahi jugalah. Sebab umat Islam hari ni kan suka kelahi kan. Seolah-olah ada hadis tentang kelebihan berkelahi, berperang, ya. Cari je sebab untuk berkelahi, masya-Allah. Oh, dengar bab niat, kelahi pula bab niat, masya-Allah, ya. Kita masya-Allah seolah-olahnya begitulah, ya, gaya-gayanya. Sangat menjadikanlah harinya. Mengaji tapi akhirnya makin kuat mengaji, makin kuat kelahi. Patutnya makin kuat amal tak? Dia bertukarlah kepada kuat punya bincang, akhirnya banyak berkelahi. Wallahu a'lam. Jadi sebab itu masya-Allah kita yang datang ni, Darul Haifah ni saya rasa bukan untuk wadah itu. Ya, dapat sedikit, jom kita betul. Mungkin pada malam ni kita kita kena perbetulkan balik. Duduk betul-betul dengan orang rumah kita. Kita kahwin kerana Allah. Betulkan perkara itu. Ya, anak kita, kenapa kita besarkan? Kita besar kerana Allah. Wahai isteri, serve untuk suami. Serve kerana Allah. Buat kerana Allah. Wahai suami yang keluar, mungkin kalau isteri tak bekerja, aku keluar mencari rezeki kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhirnya semua yang saya kasih lain, ikhlas itulah rahsia. Ikhlas itulah rahsia kepada ketenangan sebenar dalam hati seorang mukmin. Ya, ikhlas itulah rahsia ketenangan sebenar hati seorang mukmin. Selagi tak ikhlas, selagi itu kita tak tenang. Saya ulang sekali lagi. Selagi kita tidak ikhlas, selagi itu kita tidak akan merasai ketenangan sebenar. Isteri tak buat kerana Allah, buat untuk suami dia, kerana suami dia. Tengoklah nanti akan datang satu masa isteri rasa penat. Isteri rasa penat. Kenapa? Suami kadang-kadang tak layan taruh mana pun. Dia masak punya sedap kari kambing kan. Tapi dia makan, okeylah. Saya betul, saya pernah jumpa seorang tu datang mana nangis, Muslimah kan, masya-Allah. Saya ustaz, dia kata kami punya wedding, suami lupa. Dia punya tarikh kahwin lupa, dia kata. Tak apa, it's okay lagi lupa. I okay, dia kata. Pergi ke Kuala Selangor tuan-tuan, beli ikan fresh, ketam fresh, nak masak sendiri. Menurut teori kualiti itu bermula daripada sumbernya. Tak nak beli kat Selayang, beli kat Kuala Selangor, masya-Allah. Buat sendiri tuan-tuan. Telefon suami sebab tak boleh tahu suami balik malam. Dia kata, abang, hari ni insya-Allah kita makan malam sama. Okey, suami okey, dia kata kan, suami okey je. Balik terkejut suami, apa tak terkejut? Gelap rumah. Tengok terus, alamak, berapa hari bulan ni? Ini memang tak bayar ni, rumah ni, masya-Allah. Inilah masalah, nak mula marah dah. Kan? Duit dah bagi tapi tak bayar bil. Buka dengan bergegas, buka pintu. Memang sungguh nampak Nun di dapur pakai pelita. Pakai apa ni? Lilin. Pergi dekat, surprise. Candlelight dinner rupanya, masya-Allah. Ni cerita kepada saya ni. Dia kata, ustaz, suami dia pun tarik kursi, dia pun makan. Boleh makan ke? Boleh lah. Masya-Allah, ketam ni memang abang suka lah. Kalau makan. Habis makan, dia kata, not even say thank you, not even ask me untuk apa benda ni. Dia dah, alhamdulillah, dia kata, cadang nak mandi lah, penat lah hari ni. Dia berlalu pergi ke bilik, terus masuk, dia kata, tinggalkan saya, terkulat-kulat biji mata, dia kata. Dan saya tanya pada dia, cadang tahun depan buat lagi tak? Jangan, harap, dia kata, mau taubat lillah tak nak buat dah, masya-Allah. Nampak tak? Kenapa dia rasa taubat lillah tak nak buat dah? Sebab dia buat kerana suami. Bila dia buat kerana suami tak nilai, memang sakit. Tetapi kalau dia buat kerana Allah, dan bila dia buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dan suami tak nilai,
It's okay sebab aku dah buat terbaik bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Aku dah buat terbaik ya Allah. Ya, aku masak tadi, aku pergi Kuala Selangor tadi, aku pilih ketam ni, aku dah buat dan segala macam ni. Semua itu dinilai oleh Allah. Semua itu dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Suami bukanlah menjadi tersangat penting. Yalah, bukanlah cerita ni jadi cerita wali tuan-tuan ya. Mungkin ada sikit terkesot sekejap kan, tersentot sekejap macam siput dia masuk sekejap kan, tapi lepas tu dia keluar balik tuan-tuan ya. Tapi orang yang taubat lillah tadi memang dia buat untuk suami, maka pada ketika kita akan kecewa. Inilah life tuan-tuan. Kalau kita berkawan tak kerana Allah, tengok nanti kita kecewa dalam persahabatan. Kita kerja, kita buat satu kerja bukan kerana Allah tapi kerana kerja itu akan datang satu masa kita penat. Tetapi bila kita buat kerana Allah, Allah Subhanahu Wa Taala pasti sampai pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan sebab itu masya-Allah, orang yang dia buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala nanti dia merasai kepuasan dan ketenangan. It's okay. It's okay. Tak mengapa orang tak nilai dia. Oh, tak mengapa bos tak nilai aku dengan baik. Sebab aku bukan buat kerana bos, aku buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebab itulah semua yang saya kasih Islam, tak heranlah. Ya, kadang-kadang kita belajar saja ni, tapi nak buat belum tentu buat tuan-tuan. Kena atas batang hidup, masya-Allah, berair nak tahan, masya-Allah. Nak ingat balik apa yang kita belajar malam ni, nak ingat balik apa yang saya syarah tak keluar kadang-kadang tu. Ketika event berlaku. Tuan-tuan tengok berlaku pada Sayyidina Khalid kan. Khalid Al-Walid masya-Allah kan adalah gubernur yang pada pemerintahan Sayyidina Abu Bakar. Khalid Al-Walid adalah dia punya panglima perang dia. Tidak pernah diletak pada kedudukan yang lain. Tetapi pada satu hari, Masya Allah, waktu subuh, datang utusan, bawa scroll daripada Madinah. Yang pertama sekali, berita sedih, apa dia? Kewafatan Sayyidina Abu Bakar. Yang kedua, diganti oleh Sayyidina Umar. Yang ketiga, wahai Khalid yang merupakan panglima tentera Islam, kamu dilucutkan jawatan. Yang keempat, diganti oleh Abu Ubaidah Amir Ibn Jarrah. Khalid duduk depan dia ni, duduk baca WhatsApp tu. Ni sekali lagi pun bahaya kan. Cuba bayang kalau kita jadi Khalid tuan-tuan. Belakang kita puluh ribu tentera yang memang sami'na wa ata'na. Wahai Khalid, kau cakap apa pun kami buat. Kata apa Khalid? Boleh tak kita istiharkan ini lepas perang, sebab tentera tengah duk berkemas untuk berperang. Musuh dah ada kat sana dah. Okey, utusan tu kata okey, boleh. Maka Khalid duduk tempat posisi biasa dia, duduk depan sekali, masya-Allah. Sebab Khalid ni masya-Allah memang duduk depan sekali. Khalid ni saya suka cakap, memang boleh dengar tapi jangan buat. Dengar cerita Khalid, boleh dengar tapi jangan buat. Sebab Khalid Al-Walid tak berjalan melainkan kat pinggang dia ada 8 bilah pedang. Jangan buatlah. Tiba-tiba semain Jumaat kelong-kelang yang tiba-tiba kan semain Jumaat tengok ada 18 pedang nak ikut Khalid Al-Walid. Dan Khalid Al-Walid pakai serban, dan pada serban dia ada apa? Anak panah yang dicucuk secara bersilang. Jangan buat juga. Tengok semain subuh tu tengok masya-Allah, Allah belakang imam, masya-Allah tuan-tuan yang buat. Khalid Al-Walid duduk di hadapan. Sebab tu sebab Khalid ni akhirnya masya-Allah matinya bagaimana? Matinya adalah di tempat tidur. Bukan mati di medan perang, walaupun semua perang dia pergi. Dan Nabi memberitahu dia adalah saifun min suyufillahil maslul, pedang daripada pedang Allah yang terhunus di atas muka bumi. Mari kita tengok yang pedang terhunus ni macam mana cara. Saat dia dimandikan, masya Allah, dikatakan bahawa tidak ada satu inci daripada bahagian hadapan ini melainkan mesti ada parut. Memang tak handsome. Dan janganlah jual ku apa nak bagi hilang parut. Memang tak nak dibelinya oleh Khalid Al-Walid. Ku parut ke ku apa. Tidak ada satu inci melainkan ada satu parut dah. Satu inci satu parut, satu inci satu parut, satu inci satu parut pada badan dia. Dan ketika orang membalikkan untuk bahagian belakangnya, tidak ada walau satu inci parut. Kat belakang tak ada walau satu inci parut, kat depan tidak ada, lepas setiap inci mesti ada satu parut. Kenapa? Sebab dia bila pergi ke arah musuh, ibarat anak panah yang lepas daripada busur, dia terus pergi ke hadapan dan tak akan undur ke belakang. Maka sebab itulah dia kena tetakan ataupun bahagian hadapan. Belakang tak ada sebab bersih, sebab dia menghadap ke arah musuh. Cuba kita tengok. Kalau kita saya rasa penuh kat belakang ni kan, bulu kat belakang ni kan, masa lari tu ada tepak kan. Sumpah
kita selayang, Masya Allah, penuh belakang bagus, depan okey. Khalid Al-Walid macam tu sekali tuan-tuan, Masya Allah. Dia duduk kat depan tersebut dan dia bawa tentera dia berperang, Masya Allah, dan selesai tentera tu hari tu. Dan habis baru dia minta utusan bacakan scroll tu. Bila baca saja, Masya Allah, yang pertama terkejut semua. Bila sebut wafatnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, puluhan ribu tentera Islam, Masya Allah, dalam keadaan tunduk sedih. Diganti oleh Sayyidina Umar Ibn Khattab, bangkit kembali mereka. Dan yang ketiga, Khalid Al-Walid, dilucutkan jawatan engkau. Serta merta Khalid Al-Walid menyerahkan apa yang patut diberi, panji-panji tersebut, kepada Abu Ubaidah Amir Ibn Jarrah. Dan orang tanya dia soalan, tuan-tuan. Orang tanya dia soalan, "Hei Khalid, bila kau tahu berita ni? Kau tahu berita ni bila?" Tadi. Masya Allah, kami tak nampak sedikit pun berubah. Kok lah duduk kat depan tu, yalah tuan-tuan, kita ni bukan ada apa-apa. Inilah sambil menggeliatkan, Masya Allah. Yalah, kita ni bukan ada apa-apa. Pandai pun tidak, bersilat pun tak pandai, tali pinggang pun putih baru. Adakah Khalid? Kami tak nampak walau sedikit. Kami tak nampak walau sedikit. Apa kata Khalid? Yang dia cakap itu memang betul. Dia kata apa dia? Aku berjuang kerana Allah, bukan kerana Umar. Jadi aku pergi tadi kerana Allah, tak ada sedikit pun kerana Umar. Cuba bayang kalau dia berjuang kerana manusia, kerana pujian, bukan kerana Allah. Agaknya dia buat apa pagi tadi? Pagi tadi dia buat apa? Dia akan pidato, tuan-tuan. Saya dapat maklumat GPS kita salah. Rupanya musuh bukan kat sini, tuan-tuan. Musuh kita kat Madinah, tuan-tuan. Dia belasah ni Madinah dengan tentera, habis Madinah, tuan-tuan. Tapi tuan-tuan nampak apa rahsia jadi begitu kuat. Dan dia maksudkannya, aku berjuang kerana Allah, bukan kerana Umar. Dan kemudian nak cerita lagi ni, maknanya biar betul Khalid ni, Masya Allah, kami ni berlaku tapi tak sampailah Khalid. Betul ke Khalid? Memang betul. Sayyidina Khalid Al-Walid, dia boleh buat benda itu. Sebab itu bila dia jadi prefect, jadi orang biasa saja, bukan panglima, bukan apa, duduk bahagian biasa saja, ikut arahan saja komandan. Lepas itu peperangannya adalah dipimpin oleh Abu Ubaidah Amir Ibn Jarrah, serang satu kawasan dan orang musuh bertahan dalam kubu. Dan kubu ni, Masya Allah, bila kubu dalam taktik peperangan, kita kena lebih banyak bekal berbanding orang dalam. Kalau orang dalam banyak bekal banding orang yang datang, kita kalah dengan sebab tentera kita akan lapar. Dan akhirnya Abu Ubaidah Amir Ibn Jarrah kata, kita tak boleh lagi mengepung mereka sebab mungkin bekalan mereka lebih banyak. Kita kena serang, masuk dalam, buka gerbang dan tentera Islam masuk sekarang. Maka soalannya adalah, siapa yang nak masuk dalam? Khalid Al-Walid angkat tangan. Ya. Perlu 5 orang. Orang yang kelima itu ialah orang yang akan pijak bahu ke bahu. Bahu yang kelima itu dia yang lompat ke dalam sana untuk buka gerbang tersebut supaya tentera Islam menggempur masuk. Patutnya ialah saya siapa? Ada pun tak nampak. Ada pun tak menambah. Nampak tak? Apakah perkataan keluar daripada mulut Al-Khalid? Saya, dia kata. Dan memang dia buat betul. Dia yang akhir dan dia terjun sana, dia buka dan akhirnya Islam menang. Kemudian dia beritahu, rahsia ikhlas. Kalau tak ikhlas, sakit ni, Allah. Hak luka tadi sikit je, tuan-tuan. Hak luka kat dalam dia gitu. Hak sakit ni, sampai mati buat sajak tu. Kenapa aku dipecah? Apa kurang aku? Aku tak habis-habis, Masya Allah. Nampak tak? Sebab itu ketenangan adalah apabila kita memasang niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jom kita sama-sama latih diri kita, ya. Memang tahap kita ni tahap cerita. Khalid dia tahap orang yang merasai perkara tersebut. Dia dah kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu tak heran Khalid boleh minum racun tak mati. Kan Khalid tu, Masya Allah, dia ambil saja racun, kan? Racun yang paling dikatakan racun tersebut setitis, kalau masuk dalam pembuluh darah, mati serta merta orang. Masa dia jadi komandan tersebut, pergi satu tempat, orang kata tempat ni sihir, banyak racun teruk, ya, satu racun, satu titis boleh membunuh. Masya Allah. Kali kata bawa sini satu gelas, bawa sini satu gelas, hati ni kas. Ni pun jangan tiwak sini. Pakai balik dia cari hardware, 24 jam, cari gramophone pula dah, Masya Allah. Tengok depan anak-anak, Masya Allah. Tengok ayah nak buat ngaji hari ni, ya. Khalid Al-Walid buat apa dia? Dia angkat dan tunjuk pada orang kampung semua, Bismillahirrahmanirrahim. Dia meneguk seluruh racun tersebut sampai habis. Orang kampung tahan nafas, buat countdown. 10
10, 9, 8, tang 3 memang mengelupur dah kawan ni. Satu titis mati satu gelas, cuba bayang. Cuba bayang sampai negatif 1, negatif 2, negatif 3 ni sampai bila nak habis ni. Masih berdiri Khalid Al-Walid tak jatuh pun. Nampak masya-Allah. Kenapa? Kekuatan dalaman dia. Itu semua membayangkan dalam. Tetapi kenapa? Semuanya berpunca daripada niat. Kekuatan semua itu datang daripada niat. Jadi sebab itu masya-Allah, siapa nak kekuatan, kuatkanlah niat. Siapa nak kekuatan, datanglah niat. Kuat apa ni, perbetulkan niat. Siapa nak ketenangan, kuatkanlah niat. Jadi itulah saya kira hadis ini mengajar kita. Yang lebih tu insya-Allah saya yakin kita dah banyak mempelajarinya. Dan kalau ada akan datang ada persoalan, boleh kita bincangkan soalnya sekadarnya. Dan kemudian kalau tidak, kita masuk pada hadis yang kedua insya-Allah. Mohon maaf daripada saya, maaf dia doktor, maaf daripada saya kekurangan, ketelanjuran. Ada semua yang saya hormati yang datang bersama-sama meraihkan majlis kita pada malam ni. Juga terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala menilai semua ini sebagai amal soleh kita sesama kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum li sairil muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والحمدين ولن كافي حمدا لله حمدا مستعجلا حمدا يوافي نعمه كافي مزيدا يا الله يا ربنا لك الحمد كما ينبغي بجلال وجهك الكريم وعظيم سبحانك اللهم اجعل يا الله جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مرحوما لنا آفنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا يا الله لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا كشفته ولا عدوا إلا خذلته ولا غائبا إلا رددته ولا ناسيا إلا ذكرته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة يا الله من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربنا صغيرا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.